Okey, dalam project brief ni, you kena tahu, benda yang pertama you kena tahu adalah kita lebih kepada fokus dalam mencari maklumat sesebuah produk. Okey? Alright. What is project? Apa itu project brief? Okey, nampak tak dalam gambar ni? Okey, dalam gambar ni tentang perbincangan, okey, antara pengurus projek dan pelanggan, dia communicate, alright? Okay, so this is project brief, right? Perbincangan mesti melibatkan perbincangan antara dua pihak, right? Dia tak boleh satu pihak sahaja, tak boleh. Dia mesti melibatkan dua pihak, right? So, definisi project brief. Apa yang dimaksudkan dengan project brief? Project brief, alright, satu proses perbincangan awal antara dua pihak. Kan? I dah beritahu tadi antara dua pihak, iaitu siapa? Pengurus projek dan pelanggan. Okey? And mesti juga kena ada pereka bentuk. Sometimes pengurus dia tak pandai dalam designing. Okey, tapi dia kena bawa pereka bentuk untuk berbincang dengan pelanggan macam mana sesuatu produk yang ingin dihasilkan oleh pelanggan. Alright? Juga perlu bersama-sama semasa sesi perbincangan supaya dapat menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakanan bebas. Okay, so I dah explain tadi. Mesti ingat project brief dia mesti kena ada dua pihak, iaitu pengurus projek dan pelanggan. Okay, and pereka bentuk pun designer must have in the discussion. Alright. Okey, tujuan utama project brief. Kenapa? Why kita kena buat project brief dahulu sebelum kita hasilkan sesuatu produk? Okey, mendapatkan maklumat. Okey, untuk mendapatkan maklumat secara terus dari pelanggan. Maksudnya, you dapatkan research. Okey, buat research. Apa yang pelanggan tu nak? Okey, apa yang pelanggan tu nak daripada kita? Okey, kita as a designer. Okay, you sekarang deal dengan customer mengenai produk yang ingin dibangunkan. Alright, so bersandar dengan project brief. Alright. Okay, next, ciri-ciri project brief. Sebelum dia dalam project brief ni, dia ada ciri-ciri yang you perlu fokuskan. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 ciri-ciri project brief. Okey, dalam sesebuah project brief yang lengkap mesti ada 7 ciri tersebut. Yang pertama, kita pergi yang pertama ni adalah tajuk projek. Okey, tajuk projek you mesti kena tahu apa itu tajuk, yang apa yang you nak buat. Okey, ini mesti dalam bentuk detail. Okey, gambaran keseluruhan projek. Okey, I will go through one by one. Okey, ingat ada 7 ciri-ciri project brief. Okay, next, contoh project brief. Okey, yang pertama tadi, alright, tajuk project. Okey, this is yang pertama, tajuk project. Dia mesti ada apa? Apa produk yang ingin dihasilkan. Okey, ini contoh cikgu bagi salah satu contoh. Apa produk yang ingin dihasilkan? Tajuk, you must to know what is you punya purpose untuk you hasilkan sesebuah produk. Alright? Spesifik, nyatakan secara khusus. You tak boleh cakap, okay, I nak produk yang berada di dalam rumah. Tak boleh. Okay, you kena spesifikkan. Alright? What kind of product you want to do. Okay, gambaran awal, bentuk dan fungsi produk. Okay, tajuk projek ni you boleh berbincang dengan pelanggan. Alright, don't worry about that. Okay, tajuk projek. Okay, contoh tajuk projek. Okay, cikgu bagi contoh Lepas ni maybe kalau kita sempat, kita boleh buat kumpulan mengenai projek yang kamu hendak hasilkan. Okay, contoh tajuk projek adalah, let's say, alat melipat kain. Dia detail, right? Okay, dia bukannya alat di dalam rumah. No, itu khusus, umum. Okay, general. Kalau you nak letak sesuatu tajuk projek, you mesti detail. Alright? Alat melipat kain. Alright?
ataupun bekas serbaguna. Alright, serbaguna tu bermaksud dengan multifunction. Alright, so now cikgu nak fokus kepada alat melipat kain supaya you boleh faham, senang untuk faham apa yang cikgu nak terangkan. Alright, contoh ingat tadi, contoh tajuk projek. This is yang pertama yang you kena ada dalam ciri project brief. Alright, dan yang kedua, okay, point yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Okay, dalam gambaran keseluruhan projek ada dua bahagian. Yang pertama, pengurusan projek. Yang kedua, gambaran awal produk. Okay, pengurusan projek, how you want to manage the project. And then number two, gambar awal means the first sketches. Okay, apa yang you perlu ada, maybe dalam bentuk foto, bahan konkret, tayangan video dan lakaran drawing. Alright, so kita tengok contoh-contoh gambaran keseluruhan projek. Okay, ini contoh, salah satu contoh yang pengurus projek boleh tunjukkan kepada customer. Okay, alat melipat, ingat tadi tajuk kita adalah alat melipat kain. Alright, nampak? Dia buat step by step. Okay, step 1, step 2, step 3. Okay, customer nak buat alat melipat kain ni. So, kita as a pengurus projek, kita kena show them. Okay, kita kena show customer macam mana dia punya, dia punya view dahulu. Okay, that is a gambaran awal. Okay, let's say this is dia punya ukuran. Okay, sangat detail. Nampak tak? Dia sangat detail. Ada inch, and then berapa cm semua. And maybe dia dah hasilkan mockup. Okay, dia dah hasilkan model. Alright, untuk projek ni. Okay, alright. So, next adalah kriteria. Nombor 3 adalah kriteria. Yang pertama tadi apa? Tajuk projek. Yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Yang ketiga adalah kriteria produk. Okey, dalam kriteria produk ni, okey, ingat ciri-ciri yang ketiga adalah dalam kriteria produk mesti kena ada elemen dan prinsip. Okey, mesti ada elemen dan prinsip. Ingat lagi tak elemen apa, prinsip apa dalam mereka bentuk? Elemen, salah satu contoh elemen apa? Garisan, rupa, bentuk. Okey, prinsip dia apa? Keseimbangan. Okey, pengulangan. Alright, all of that. Ingat balik, flashback balik bab 1. Okey, dalam sesebuah kriteria produk, dalam sesuatu produk, you mesti ada detailing. Apa-apa saja, you cuba you tengok you punya let's say you punya buku teks. Ada detailing, right? Okey, ada tulisan, ada QR code, ada gambar, ada tingkatan 1 dan macam-macam lagi, harga dan sebagainya. This is what we call dia punya line dia punya elemen dia semua lengkap. That's why buku ni boleh dijual. Alright? Okay? Alright? So, this is kriteria produk. Okay, rujukan produk sedia ada di pasaran. Ingat dalam kriteria produk, you boleh fokus kepada produk yang ada di pasaran. You boleh show you punya customer. You tak siap lagi you punya produk. Okay, tapi you boleh tunjuk ada design punya produk kepada customer. Alright? Okay, next. Alat melipat kain manual yang ada di pasaran. Ingat tadi rujukan di pasaran punya. Alright? Ni yang ada di pasaran. Okay, kalau you type je Shopee ke apa, whatever, Lazada, you type alat melipat kain manual, confirm ada. Alright? So this one manual. Alright? This one manual. Yang ada di pasaran, maybe diperbuat daripada plastik. Nampak tak dia punya elemen dia, apa dia? Prinsip dia, pengulangan, and then ada keseimbangan, dan after that dia punya elemen ada garisan, okay, dan rupa, bentuk dan sebagainya. Okay, this is alat melipat kain manual yang ada di pasaran. Okay, warna semua ada. Okay, next. Ini salah satu contoh yang ada lah. Okay, nampak tak? Dia ada tunjuk step 1, 2, 3 and until 6. Okay, macam mana kain tersebut mudah untuk dilipat. Okay, ini yang berada di pasaran. Alright.
Next adalah number 4. Alright. Number 4 adalah perancangan dalam pengurusan projek. Okay, perancangan before, what is perancangan? Perancangan is a planning. Okay, perancangan dalam nak manage sesuatu projek. Okay, yang pertama you mesti ada skop kerja. Okay, skop kerja you, is it skala pengeluaran dia, is it mass production? Okay, and then maybe sederhana ataupun maybe kecil. Alright, apa yang you nak buat? You nak keluarkan produk tersebut, okay, melalui kos pengeluaran dia macam mana. Alright, maybe okay, I nak hasilkan my blouse, okay, mass production, so I kena hantar ke kilang. Okay, this one you kena deal dengan pengurus projek. Alright, you nak besar ke, sederhana ataupun kecil. Sometimes, okay, I nak buat, this is a small project, so maybe 1 week 100 pieces only. Okay, itu tengoklah you punya cost, you punya budget you how. Okay, this is scope kerja, focus on you punya skala pengeluaran produk. Okay, next adalah kos pengeluaran. Okay, kos pengeluaran mesti fokus kepada kualiti dan harga sesuatu produk. Okay, kalau you nak buat produk, mesti you nak ada kualiti, right? Then harga produk pun mesti sometimes kena reasonable. Okay, you tak boleh terlampau mahal, nak untung pun tak boleh. Okay, and make sure orang lain, semua orang boleh beli. Alright. Okay, then after that we go to masa. Okay, ini you boleh deal dengan this one more kepada semua poin-poin ni. Dia lebih kepada pengurus projek tersebut kena mengetahui poin-poin tersebut. Okay, poin-poin ni, masa, tempoh penghasilan tu, bila boleh siap. Okay, customer kena deal dengan designer ataupun pengurus projek. And then perancangan jadual kerja kena buat. Ini pengurus projek punya kerja. Okay, pembentukan kumpulan kerja, siapa? Alright, pembuat mock-up, siapa lagi? Designer siapa? Finance siapa? Dan sebagainya. Alright. Okay. Hasil kerja untuk mendapat kelulusan dari segi punca kewangan dan struktur pecahan kerja SPK. Okay. Hasilkan kerja ni you boleh mendapatkan kelulusan daripada siapa? SPK. Okay. Ini government punya jabatan. Alright. Okay. Next adalah yang kelima, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okay, after that you must to analyze. Okay, analyze you punya design. Okay, analyze you punya reka bentuk di pasaran. Alright, apa yang perlu kita buat research. Alright, yang pertama kajian reka bentuk produk. Design yang kat luar tu bagaimana yang dihasilkan. Okay, you mesti lebih hebat daripada di pasaran. Sebab you nak keluarkan produk yang bagus, right? Okay, you nak dapat duit yang lebih, right? So, mesti you nak keluarkan produk yang baik. Alright? So, you tak nak just follow saja designer lain. No. Okay, make sure you nak buat sesuatu, you mesti buat lebih baik daripada orang supaya orang akan fokus dekat you punya produk. Okay, so research ni you kena buat. Alright, analyze reka bentuk yang analyze reka bentuk di pasaran. Alright, perbandingan produk sedia ada di pasaran dari segi reka bentuk, fungsi dan ciri-ciri model. Let's say contoh dekat luar sana menggunakan banyak tenaga dan sebagainya. Okay, maybe you nak buat something yang maybe cepat. Pantas. Okay, you nak hasilkan produk melipat kain yang pantas. Alright? Okay, yang very fast punya, tak perlu gunakan banyak tenaga. Maybe just one button only. Why not? Right? And then after that, kajian pasaran. Okay, kajian pasaran ni means market research. Okay, you kena buat. Alright? Apa kehendak kumpulan sasaran? Okay, maksudnya customer, dia nak apa? Dia nak macam mana dia produk?
Okay, dia nak for sure customer ini dia nak produk yang boleh menjimatkan masa dia. Okay, yang boleh menyenangkan dia, memudahkan customer tersebut. Okay, membuat soal selidik dan pemerhatian means you kena buat research. You go ask people. Okay, go ask people and then you observe. Okay, apa yang customer mahukan. Alright. Okay, then this is kajian reka bentuk alat melipatkan. Ini contoh, right? Produk sedia ada di pasaran. Okay, you tengok ni. Macam tadi saya tunjuk, reka bentuk dia mudah. Alright. Fungsi dia hanya apa? Melipat baju, kemeja tee, blouse dan sebagainya. Alright. Seluar boleh tak dilipat? Tak boleh. Alright. So, you dah dapat target dekat situ. Maybe you nak buat something yang boleh melipat seluar, melipat cadar, okay, tablecloth dan sebagainya. Right, ciri-ciri moden diperbuat daripada bahan plastik atau PVC, okay, yang di pasaran diperbuat daripada plastik atau PVC, which is tahan lama lah, right, and then tidak mudah rosak. Okay, so kelemahan, keburukan semua you kena fikirkan. You nak hasilkan projek, you must to know. Alright. Okay, next. Kajian pasaran. Okay, kajian pasaran ni you tengok ni jimat tenaga. Okay, apa yang you dalam fikiran you, apa yang you nak hasilkan produk you. Okay, kajian pasaran, apa customer nak. Okay, maybe jimat tenaga. Okay, tadi you tengok tadi dia tak jimat tenaga, dia still guna energi, manusia punya energi. Alright, kiri kanan lipat dan sebagainya. Okay, tapi this one you nak hasilkan projek yang jimat tenaga. Alright, then after that you nak hasilkan produk dengan teknologi moden. Alright, then after that baju pula harum dan wangi. Alat melipat kain ni, baju you akan harum wangi. Alright, then after that mission automatic, of course, jimat tenaga. Alright, so this is what you want to focus on. Okay, kajian pasaran yang dah diketahui oleh daripada orang lain. Alright, next adalah lakaran idea. Alright, lakaran idea, which is number 6 point, number 6 ciri-ciri project brief number 6. Okay, bentuk visual, this is lakaran idea. You as a pengurus project, as a designer, you must do drawing like this. Okay, you tak boleh just sketches 2D, 1D like that. That is not the lakaran. Okay, lakaran idea from designer must be like this. Okay, dia ada angle dia. Okay, from top, from side. Okay, and then after that there is step dia. Okay, this is how dia punya view. Okay, visual yang ditunjukkan kepada customer tadi. You mesti color. Okay, detail dia punya ukuran, everything must detail. Okay, ini lakaran idea yang kita mahukan, lakaran awal. Okay, next point number 7 adalah penghasilan mockup atau model. Okay, lepas you dah tunjukkan lakaran and everything, you dah fikirkan research, dah buat research and everything, right? So now you kena tunjukkan dekat customer you punya produk. Okay, selepas customer you dah setuju, okay, this design, let's say you dah tunjukkan 10 design dekat you punya customer. Let's say this is number 1, lakaran yang pertama yang customer pilih. So boleh tak customer cakap, boleh tak kamu hasilkan mock-up ataupun hasilkan model untuk saya tahu bentuk. Right? Okay, so designer ataupun pembuat mock-up kena hasilkan, right, dan tunjuk kepada customer. Alright, penghasilan mock-up atau model. Model olok-olok sahaja. Alright, you tak perlu what we call, buat yang betul. Olok-olok means just dia bukan actual. Okay, maybe dia made from paper mache, board dan sebagainya. Okay, diperbuat daripada bahan yang mudah diperolehi. Okay, yang diperolehi maybe box board, mounting board, paper mache dan sebagainya, right?
Model berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Okay, maybe mock-up tersebut, model tersebut, maybe a few parts only yang berfungsi. Okay, ataupun semua pun boleh berfungsi pun boleh jadi. Okay, that's why model berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Okay, maybe cover depan sahaja boleh bergerak, belakang tak boleh bergerak, like that. Alright. Okay, next. This is contoh. Nampak tak? Dia besar tapak tangan, dia tak semestinya saiz yang sebenar. Okay, kita boleh tunjuk. This is what we call model ataupun mock-up. Okay, from paper ataupun board. Then you colour lah, make a detail, element, prinsip, everything must be here. Right? Okay, produknya direka cipta. Okay, this is produk, gambaran sebenar. Okay, gambaran yang sebenar. Mesin lipat baju. Nampak tak? Okay, ini yang you nak hasilkan. Okay, yang you dah bincang dengan you punya customer. Right, nampak tak berapa banyak helai kain yang you boleh lipat. Ini semua you kena fikirkan sebagai designer. Okay, maybe you nak buat mesin lipat cadar. Okay, alright, dan sebagainya. Okay, so topik kita hari ni apa? Ada 7 ciri project brief. Yang pertama dia apa dia? Yang pertama adalah tajuk projek. Yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Okay, the picture. Nombor 3, kriteria produk. Nombor 4, perancangan pengurusan projek. Nombor 5, analisis kajian. Number 5, analisis kajian. Number 6, lakaran idea. Number 7, mock-up atau model. Okay. So far hari ni kita fokus kepada ciri-ciri project brief. Okay, kita dah mentakrifkan project brief. Yang kedua, kita dah explain ciri-ciri project brief yang you perlu fokus. Okay, so kita continue next lesson. Bye bye.